Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini kami akan berkongsi mengenai strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Okey. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Pengalaman lalu, saya menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berkomunikasi kerana adanya perbezaan budaya. Puncanya tiada persiapan yang dilakukan sebelum menghadiri program tersebut. Oleh itu, saya memilih untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan sebelum bermulanya sesuatu program. Kunci utama perundingan kerana setiap ilmu memerlukan pendidikan terutama bagi mengatasi dan juga mengurangkan perbezaan. Impaknya, ia memudahkan proses komunikasi dua hala, memberikan keyakinan kepada diri dan ahli delegasi semasa berinteraksi untuk memahami perkara-perkara penting kepada ahli delegasi. Sebanyak dua tindakan yang akan dilakukan dalam mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan semasa saya mewakili Malaysia dalam perundingan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah belajar mengenali dan memahami sejarah, budaya, ekonomi, politik, dinamik sosial dan perkembangan semasa Malaysia untuk dikongsikan kepada ahli delegasi lain. Di sini, apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai negara kita sendiri, sewaktu mewakili negara, dia akan memberi pengetahuan mengenai industri utama negara, perkongsian perdagangan, norma budaya dan ilmu khusus atau cabaran yang berkaitan dengan konteks perundingan, dan juga ia adalah menjadi elemen atau topik penting dalam perundingan dengan ahli delegasi dari negara lain. Sekiranya saya menyertai perundingan tanpa adanya apa-apa ilmu berkaitan dengan negara tempat saya bermastautin, maka ahli delegasi negara lain akan sukar untuk melihat kehebatan Malaysia dan memahami konteks yang hendak saya sampaikan. Tanggapan yang baik terhadap negara bergantung kepada nama yang dibawa. Oleh itu, saya perlu membawa nama Malaysia dengan baik. Sebab kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu belanga. Jadi belajar, mengenali dan memahami budaya negara sendiri ni adalah langkah pertama untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Yang kedua, sebelum memulakan sebarang perundingan adalah penting untuk mempelajari, memiliki budaya, nilai, adat resam, tradisi dan kepercayaan negara lain yang tempat saya berunding. Melalui pendidikan dan pengetahuan budaya negara tersebut dapat membantu memahami gaya komunikasi, strategi, taktik perundingan mereka. Maka apabila mereka bercakap mengenai budaya, adat resam, tradisi dan kepercayaan mereka, jadi kita kena jadi pendengar yang baik. Kita perhatikan bahasa badan, nada suara dan tanya soalan tambahan jika tak faham. Dengan menyelidiki budaya pihak lain, saya boleh menjangkakan tingkah laku mereka, kenal pasti kemungkinan salah faham dan sesuaikan pendekatan komunikasi dan perundingan dengan sewajarnya. Bahkan menjadikan saya lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam perundingan dalam apa jua situasi yang wujud. Ini membuktikan bahawa pemulihan pengetahuan beri impak yang positif. Dapat dirumuskan, strategi komunikasi perundingan antara budaya ini penting untuk menyedarkan hubungan silaturahim dengan ahli delegasi lain kerana ia mencapai tahap komunikasi yang berkesan. Ini menunjukkan profesionalisme dalam perundingan saya sebagai seorang profesional agar dia dapat berjalan lancar dalam masa sama, bina kefahaman dengan ahli delegasi negara lain dan juga boleh menunjukkan kebolehpasaran masyarakat Malaysia dalam berbagai bidang. Okey, tindakan selanjutnya adalah kecekapan dan kemahiran berinteraksi. Sebagai seorang perwakilan yang dilantik dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia, saya perlu bersiap sedia dalam menghadapi sebarang cabaran mendatang. Menurut Leo 2012, menyatakan bahawa istilah keberkesanan dan kesesuaian membentuk konsep asas kecekapan komunikasi antara budaya. Saya seharusnya memiliki pemahaman terhadap budaya orang lain agar dapat menjadi komunikator antara budaya yang berkompetensi untuk menyertai dari negara lain. Oleh demikian, tindakan yang saya akan lakukan adalah memastikan kecekapan dan kemahiran berinteraksi dalam diri saya seiring dengan keberkesanan dan kesesuaian ketika berinteraksi dengan ahli-ahli dari delegasi dari pelbagai negara. Hizbut 1994 menyatakan bahawa kecekapan komunikasi antara budaya adalah suatu hasil tingkah laku yang berkesan dan sesuai dalam situasi tertentu. Kecekapan ini boleh dianggap sebagai kemahiran atau satu kumpulan tindakan yang terlatih. Walau bagaimanapun, sama ada tingkah laku tersebut dianggap cekap atau tidak boleh berubah bergantung kepada konteks yang berbeza.
Akibatnya, kecekapan dan kemahiran berinteraksi itu tidak sepatutnya dikaitkan dengan tingkah laku atau kebolehan tertentu, sebenarnya sebagai penilaian sosial terhadap tingkah laku. Namun pemahaman ini seringkali terhambat oleh kenyataan bahawa orang yang membesar dalam budaya mereka sendiri mungkin menghadapi kesulitan yang memahami budaya yang berbeza. Oleh itu, budaya memainkan peranan penting dalam proses kecekapan dan kemahiran berinteraksi dan komunikasi, dan ia juga mempengaruhi pelbagai aspek komunikasi. Hubungan pelbagai budaya yang berbeza antara delegasi perlu dieratkan dengan cara berkomunikasi kerana melalui komunikasi maklumat yang dapat diperoleh dan disebarkan dengan lebih meluas. Selain itu, saya juga perlu memahami silang budaya yang dapat meningkatkan hubungan antara perwakilan dari negara lain amnya. Jelas sekali, budaya dan komunikasi adalah dua faktor penting dan saling berkaitan mencapai komunikasi yang berkesan. Setiap individu yang harus memperoleh kefahaman dalam bidang komunikasi silang budaya bagi menjalinkan hubungan baik secara langsung pada masa yang sama mengekalkan keutuhan budaya mereka sendiri. Spitzberg dan Kupek dalam petikan dalam Weizmann 2003 telah merumuskan 3 unsur utama yang diperlukan, iaitu pengetahuan, motivasi dan kemahiran. Sumber lain juga telah menggariskan bahawa komponen dalam komunikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, iaitu komponen individu yang meliputi motivasi, pengetahuan, sikap dan perilaku, serta komponen konseptual seperti yang disebutkan oleh Martin dan Nakayama 2007. Namun dengan adaptasi tingkah laku tertentu dapat tampak sesuai dengan budaya lain, tergantung sejauh mana seseorang mampu mengolah kecekapan dan kemahiran berinteraksi dengan menggunakan keterampilan dan kompetensinya untuk berkomunikasi melintasi budaya. Sekian saja daripada saya untuk tindakan. Siapa seterusnya? Okey. Selamat petang Puan, dan saya akan membincangkan satu tindakan, iaitu berbincang dengan pihak yang berkepentingan. Sebelum melakukan sebarang perbincangan antara saya dan juga pihak yang berkepentingan di dalam dan juga di luar kerajaan Malaysia, saya akan mengambil satu tindakan awal bagi memperolehi maklumat atau isu-isu tersebut sebelum mengadakan sebarang perbincangan dengan mengambil suatu tindakan bagi memperolehi maklumat atau isu-isu dengan mengadakan satu hubungan awal. Mengadakan satu proses hubungan awal sebelum melakukan rundingan yang sebenar kepada pihak-pihak yang utama, ianya merupakan satu tindakan yang boleh memberi keputusan yang positif semasa berlakunya perundingan tersebut. Hasil daripada perbincangan awal ini akan memberikan satu implikasi di mana tumpuan akan diberikan apa yang berlaku di dalam rundingan yang diadakan, dan proses hubungan awal itu juga memberikan satu kesan tentang perbincangan yang diadakan sebelum rundingan. Maksudnya sebelum mengadakan rundingan yang besar tu, ada perjumpaan awal dan bincang dulu sebelum masuk kepada rundingan yang betul lah. Menyusun pertemuan dengan pihak berkepentingan yang ada di dalam dan di luar Malaysia merupakan satu tindakan yang menguntungkan bagi mendapatkan maklumat dan pandangan mereka untuk isu perundingan yang bakal diadakan. Bagi merancangkan pertemuan ini, boleh dimulakan dengan mengidentifikasikan dengan pihak-pihak yang relevan dan mempersiapkan pertanyaan yang bersesuaian bagi mendapatkan pendapat dan juga nasihat daripada mereka. Memastikan sepanjang perbincangan adalah dengan berhemah dan terbuka bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang akan dibincangkan. Seseorang individu yang telah dilantik menjadi seorang pengurus dan juga terpilih mewakili negara bagi mengadakan satu rundingan, seharusnya perlu mendapatkan input atas suatu isu yang berkisar tentang kelebihan dan kekuatan negara itu sendiri. Sebab semasa proses rundingan dijalankan, setiap wakil-wakil perunding akan membawa pandangan dan hak masing-masing untuk dibincangkan. Mengelakkan daripada membincangkan sesuatu isu yang boleh menyebabkan perundingan itu ke arah kegagalan. Seorang individu yang telah dilantik adalah penting berbincang bagi mendapatkan maklumat. Ini akan mendapatkan input dan pandangan mereka tentang isu perundingan yang bakal diadakan nanti.
Tindakan ini juga mampu merangkul strategi dalam mengadakan perundingan yang lebih baik daripada pelbagai perspektif. Pertemuan ini boleh diatur dengan konsultasi pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan maklum balas dan maklumat yang diperlukan. Selain daripada mendapatkan maklumat, berkongsi maklumat yang relevan juga dalam kerajaan Malaysia dapat membantu dari segi perjumpaan itu. Ini kerana dengan bertukarnya maklumat, ia dapat memberikan satu hubungan diplomasi yang baik. Hubungan diplomasi yang baik mampu mencapai penyelesaian yang lebih baik sebelum membincangkan isu-isu di dalam ruang perundingan. Sekian, terima kasih daripada saya, Puan. Seterusnya, Selamat petang Puan. Saya akan menerangkan tentang konsep teori Hofstede tuan. Teori dimensi budaya Hofstede ialah rangka kerja yang ditubuhkan oleh Gerd Hofstede dan digunakan untuk menganalisis perbezaan dalam budaya dan wujud merentas negara serta untuk menentukan cara perniagaan dijalankan merentasi pelbagai budaya. Dalam erti kata lain, rangka kerja digunakan untuk membezakan antara pelbagai budaya kebangsaan serta dimensi budaya dan untuk menilai pengaruh faktor-faktor di dalam persekitaran profesional. Pada tahun 1980-an, sarjana pengurusan Belanda Gerd Hofstede mengembangkan apa yang kini dikenali sebagai teori dimensi budaya. Hofstede mengkategorikan budaya mengikut 6 dimensi berikut indeks kuasa dan jarak membandingkan individualism dan kolektivisme, indeks pengelakan ketidakpastian, pembandingan antara femininity dan masculinity. Orientasi ke arah jangka pendek berbanding jangka panjang, kekangan versus indulgensi dan indeks kuasa dan jarak. Apabila mengira indeks jarak kuasa, tahap ketidaksamaan dan kuasa dibenarkan diambil kira. Dalam perspektif ini, ketidaksamaan dan kuasa dilihat dari sudut mereka yang berada di peringkat bawahan, iaitu pengikut. Indeks jarak kuasa tinggi menunjukkan bahawa budaya mempunyai tahap penghormatan yang tinggi terhadap pangkat dan kuasa, menyokong biokrasi dan bertolak ansur dengan ketidakadilan dan ketidaksamaan kuasa di kalangan ahlinya. Indeks jarak kuasa rendah menunjukkan bahawa budaya menggalakkan struktur organisasi rata dan yang menampilkan tanggungjawab membuat keputusan terpencar. Gaya pengurusan penyertaan dan penekanan pada pengagihan kuasa. Struktur jenis ini adalah ciri budaya yang memberi penekanan yang tinggi terhadap pengagihan kuasa. Dimensi kedua iaitu komponen individualisme versus kolektivisme yang mengkaji sejauh mana masyarakat diintegrasikan ke dalam kumpulan serta tugas dan kebergantungan mereka terhadap kumpulan yang mereka sertai. Konsep individualisme mencadangkan bahawa mencapai objektif sendiri harus diutamakan daripada matlamat kumpulan. Istilah saya digunakan untuk merujuk kepada imej diri seseorang semasa membincangkan topik ini. Konsep kolektivisme ialah sikap di mana objektif dan kebajikan kolektif diberi keutamaan yang lebih tinggi daripada kebimbangan individu. Untuk tujuan kategori ini, imej diri seseorang ditakrifkan sebagai kami. Ketiga, indeks pengelakan ketidakpastian melihat sejauh mana orang sanggup menghadapi kekaburan dan ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Aspek ini melihat bagaimana keadaan yang tidak biasa dan kajian yang tidak dijangka dikendalikan oleh organisasi. Toleransi yang lemah untuk ketidakpastian, kekaburan dan pengambilan risiko menunjukkan seseorang yang mempunyai indeks pengelakan ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian dikurangkan sebanyak mungkin dengan menetapkan peraturan yang ketat, undang-undang dan sebagainya. Okey, seterusnya strategi dan komunikasi dan justifikasinya. Okey, terdapat pelbagai strategi komunikasi yang sesuai dalam mengurangkan perbezaan antara budaya. Yang pertama adalah mengekalkan sikap terbuka dan bersedia untuk belajar. Sikap terbuka ni apabila kita menunjukkan wujudnya penghormatan dan penghargaan menyokong iklim yang positif. Salah satunya adalah perbezaan budaya tu kita fahami sebab perbezaan pemikiran kelakuan manusia hingga dapat melihat dunia daripada perspektif yang berbeza. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada membuat andaian dan juga stereotip hingga menyinggung perasaan lain
semasa perundingan ini kerana apabila kita buat andaian tentang tingkah laku atau motif pihak lain berdasarkan latar belakang budaya mereka dan stereotip pihak lain boleh menyebabkan salah faham yang akhirnya akan menjejaskan komunikasi serta gaya sikap terhadap masa, hierarki dan membuat keputusan dengan ketara. Seterusnya, kita galakkan perbincangan interaktif melalui sesi soal jawab. Bila kita bersedia untuk belajar, so dalam akhirnya kita dapat penjelasan, kongsi pandangan, so, terlibat dalam dialog semasa persidangan. Perbincangan dan soal jawab ni dilihat mampu mengatasi sebarang salah faham perbezaan budaya yang mungkin timbul, bahkan beri pemahaman yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan apabila mesej utama yang disampaikan tu berkesan. So perbincangan interaktif ni membolehkan saya dan ahli generasi lain bertanya soalan secara langsung, memastikan sebarang persoalan dan salah faham dapat diatasi secara langsung berikutan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik pelbagai lapisan masyarakat. Dan ni memastikan mesej utama tu dapat disampaikan dengan berkesan. Itu adalah contoh komunikasi silang budaya yang berkesan. Justifikasi pemilihan adalah kerana ia menjadikan saya sentiasa bersedia untuk belajar dan sesuaikan diri dengan norma dan budaya baru. Apabila kita memahami perbezaan budaya dan sikap terbuka untuk belajar tentang budaya lain, boleh membantu membina dan mengukuhkan hubungan serta prihatin melalui kepercayaan, kefahaman dan perkongsian maklumat. Kekalkan sikap terbuka dan keterbukaan terhadap pembelajaran akan mengelakkan kesilapan dan membina hubungan kukuh serta kepercayaan, pemahaman dan empati. Malahan dapat mencapai titik persamaan. Apabila kepercayaan terbina dalam perundingan yang menunjukkan kami ni sebenarnya bersedia untuk bekerjasama ke arah objektif dan juga matlamat yang sama. Dapat disimpulkan kat sini, apabila kita bersikap terbuka dan sedia untuk belajar, dia dapat membantu memahami dan menghormati perbezaan budaya dan pendapat serta membina hubungan yang kukuh dengan membiasakan diri melalui pembelajaran dan latihan secara berterusan supaya strategi rundingan silang budaya ni menjadi lebih berkesan. Jadi kita kena elakkan daripada tergesa-gesa semasa proses perundingan kerana boleh dianggap tak hormat dan juga menjejaskan hasil rundingan tersebut. Dalam sidang budaya ni adalah penting untuk kita sesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan norma budaya mereka. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan kesanggupan berusaha ke arah kejayaan membuahkan hasil. Yang ini kita dapat kejayaan dalam perundingan dan juga kita saling menguntungkan dalam perundingan tersebut. Okey. Seterusnya adalah yang kedua, komunikasi. Seterusnya adalah komunikasi rentas budaya. Disebabkan bahasa dan dialek ni ada pelbagai jenis, jadi ada macam-macam pengguna bahasa dan dialek yang berbeza-beza. Jadi komunikasi yang penting dekat dalam rentas budaya adalah komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Kalau kita tengok kat sini, komunikasi lisan merupakan penyampaian mesej ataupun maklumat melalui komunikasi yang disampaikan secara cepat dan tepat kepada penerimanya. Dia berlaku sebenarnya satu hala atau secara bersemuka dengan memberi penerima maklumat tu boleh bertukar pendapat dan bersoal jawab. Komunikasi lisan ni boleh berlaku secara formal ataupun tak formal. Komunikasi bukan lisan pula adalah komunikasi yang digunakan bukan melalui percakapan tetapi melalui tingkah laku dan secara fizikal. So tingkah laku ni merupakan perkataan bentuk badan, intonasi suara, variasi, perkataan mata, ekspresi wajah dan penggunaan simbol pada tangan. So bentuk fizikal pula ada dari bentuk bangunan, hiasan dalaman, bentuk fizikal seseorang. So kebanyakan komunikasi lisan dan bukan lisan ni sebenarnya dia saling menggantung. Melalui komunikasi lisan kita akan keluarkan banyak suara, intonasi suara mainkan peran yang penting, dan cara intonasi pendengaran mempengaruhi emosi seseorang yang boleh menjadi mesej yang disampaikan tu adalah yang kita terima adalah berbeza. So etika dalam komunikasi adalah penting untuk sampaikan maklumat tu supaya tak salah tafsiran mesej, maklumat sampai dengan tepat dan juga beri keselesaan kepada pihak lain. Okey, justifikasi pemilihan kepada komunikasi rentas budaya ini adalah untuk mengelakkan salah tingkah laku di antara ahli yang boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran etika dalam perundingan. Maka saya Sebagai seorang perwakilan, seharusnya memberi fokus utama dalam komunikasi antara budaya yang kini telah menjadi semakin penting.
memandangkan individu daripada pelbagai delegasi dan latar belakang budaya berhubung antara satu sama lain adalah penting untuk membangunkan strategi yang membantu merampakkan jurang dan mengurangkan perbezaan budaya. Satu pendekatan yang berkesan untuk mencapai matlamat ini ialah dengan bertanya dan mendengar secara aktif dan peka. Mengemukakan soalan yang penuh hormat, kita boleh membina hubungan yang lebih baik dengan individu daripada latar belakang budaya yang berbeza. Sehubungan dengan itu, menunjukkan rasa ingin tahu. Menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar tentang orang lain. Kami menunjukkan pemikiran terbuka yang memupuk pemahaman dan penerimaan. Tambahan pula, mendengar secara aktif tanpa prejudis membolehkan kita memahami perspektif yang berbeza dan menerima perbezaan pendapat sebagai sumber kekayaan dalam kehidupan antara delegasi yang terlibat. Seorang perunding yang cemerlang juga merupakan seorang komunikator yang mahir. Mereka mesti mempunyai kepekaan terhadap kandungan yang relevan dan tidak relevan dalam rundingan. Selain itu, perundingan yang berbakat juga merupakan pendengar yang sangat baik. Dalam peranan mereka sebagai perunding, mereka mesti dapat mengambil isyarat, makna tersembunyi dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada perkara yang dibincangkan tanpa terganggu oleh perkara yang tidak berkaitan dengan rundingan. Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, Fisher dan Uri mencadangkan menggunakan pendekatan mendengar secara aktif dalam rundingan, menyoal, merumuskan tanpa perlu bersetuju dan menunjukkan penghargaan terhadap apa yang telah diperkatakan ataupun yang tidak diperkatakan adalah cara yang berkesan untuk menunjukkan penglibatan aktif dan kita dalam komunikasi seperti yang dinyatakan oleh Warren Watson 2006. Sekarang, itu sahaja daripada saya. Okey. Sebelumnya Seterusnya. saya akan bawa pada tajuk tentang strategi iaitu kesedaran sensitiviti budaya. Penting untuk meningkatkan kesedaran tentang perbezaan budaya dan bagaimana perbezaan ini mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Ini boleh mencakup pendidikan tentang budaya, pembelajaran dari pengalaman orang lain atau bimbingan daripada pakar dalam budaya tersebut. Justifikasi pada ini adalah kesedaran sensitif budaya membantu individu mengenali titik kelemahan dalam komunikasi lintas budaya dan mengelakkan konflik yang mungkin timbul. Ini juga memupuk sikap yang lebih terbuka terhadap perbezaan budaya. Memahami budaya wakil negara jemputan. Bagi mengelakkan berlakunya kegagalan dalam perundingan yang dihadiri, seseorang itu haruslah mempelajari budaya setempat dan juga budaya negara orang lain. Setiap bahasa bergantung kepada sesuatu bangsa itu dan setiap bangsa itu pula akan mempengaruhi cara pemikiran mereka. Selain daripada bahasa, cara pemakaian juga akan memberikan maksud terhadap sesuatu bangsa itu dan ianya juga akan mempengaruhi gaya seseorang itu untuk berkomunikasi. Bagi memudahkan perundingan, strategi komunikasi haruslah digunakan semasa peringkat awal lagi. Kita boleh menggunakan khidmat penasihat yang lebih mahir tentang budaya pihak yang ingin kita lakukan rundingan. Justifikasi, oleh kerana setiap perkataan yang dilontarkan akan memberikan mesej, itu sangat subjektif, pihak yang ingin menyampaikan haruslah mempelajari dan memahami agar setiap isu yang dibawa itu haruslah memberi kejayaan. Mengetahui budaya negara lain dapat memberikan satu kemudahan dan keselesaan kepada wakil perunding bagi memudahkan rundingan. Memahami budaya negara lain juga sekaligus dapat memberikan ilmu dan kefahaman kepada wakil tersebut dan memudahkan wakil tersebut di masa akan datang jika dipilih sebagai wakil. Sekian daripada saya, Puan. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Jamal. Okey, seterusnya. Okay, Puan. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi dikenali dengan budaya pihak lawan, dokumen perundingan semasa yang merangkumi topik-topik seperti norma, tradisi, halangan sosial dan lain-lain. Menunjuk keperluan bagi kita
untuk mengkaji secara menyeluruh budaya tuan rumah atau lawan kita. Sebagai sebahagian daripada proses perantaran, peniaga korporat dikenaki untuk terlibat dalam gerakan fizikal salam seperti menggeleng tangan, memeluk atau menyambut satu sama lain. Negosiator harus perundingan harus sentiasa dilengkapi untuk perbualan produktif yang menggalakkan kepercayaan yang berterusan dan menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam transaksi komersial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangkan munculnya topik sensitif budaya yang boleh menyebabkan rasa malu atau penghinaan. Dengan itu, meningkatkan keberkesanan persembahan korporat bagi penganjur. Komunikasi berfungsi sebagai cara untuk mencapai matlamat, menumbuhkan hubungan dan menangani masalah yang timbul daripada perspektif yang berbeza. Ramai pengajar mengakui bahawa ini merupakan alat penting untuk mencapai kesepakatan yang berjaya. Interaksi dengan rakan-rakan dari latar belakang budaya yang berbeza meletakkan penekanan yang lebih besar kepada kepentingan hubungan. Oleh itu, kepentingan untuk memahami budaya lawan daripada Groschel dan Doherty pada tahun 2000. Selain itu, menggalakkan hubungan antara budaya, menangani kaedah untuk menghapuskan halangan budaya, disyorkan untuk mempertimbangkan strategi untuk memberi kesan kepada dua atau lebih budaya yang dibincangkan dalam persembahan komersial. Penciptaan jambatan berkhidmat sebagai manifestasi kemiripan budaya seperti keturunan bersama atau tradisi adat. Sebagai alternatif, beliau boleh mencari untuk mengenal pasti kesamaan di antara budaya seperti latar belakang sejarah, minat yang setanding atau matlamat bersama. Di samping itu, apabila negosiasi perunding menghadapi permintaan yang signifikan untuk perhatian mereka, mereka cenderung bergantung kepada homogeniti kumpulan mereka dalam dialog lintas budaya sebagai cara untuk mengurangkan ketegangan. Ketegangan emosi, kewajipan kepada orang lain dan tarikh tamat lebih cenderung untuk menghasilkan stereotip daripada pemeriksaan yang teliti pertemuan. Untuk mengurangkan tekanan dalam perbualan perniagaan antara budaya adalah disyorkan untuk menggunakan langkah-langkah yang sesuai. Ia mungkin memerlukan tempoh relaksi yang teratur, membolehkan masa yang mencukupi untuk pulih, mengambil bahagian dalam perbualan atau mencari bantuan daripada pihak ketiga yang netral untuk menangani apa-apa konflik atau kesilapan yang mungkin berlaku semasa pembincangan. Akibatnya, penyingkiran halangan budaya akan membawa kepada perubahan dalam persepsi, di mana anda akan melihat satu sama lain negosiasi bukannya saingan. Sumber maklumat ini ialah sebuah makalah penyelidikan yang ditulis oleh Groschel dan Doherty pada tahun 2000. Selain itu, ia memudahkan untuk menumbuhkan hubungan antara budaya yang berbeza. Alih-alih memberi keutamaan kepada penyelesaian perbezaan budaya, adalah disyorkan untuk mengenal pasti strategi untuk menyelaraskan beberapa budaya yang terlibat dalam perbualan komersial anda, seperti yang dicadangkan oleh Salakos. Pembangunan jabatan boleh merangkumi demonstrasi kemiripan budaya seperti keturunan bersama atau tradisi bersama, atau mungkin memerlukan mengejar kesamaan yang melampaui sepadan kebudayaan seperti pengalaman bersama minat atau matlamat. Itu saja. Puan.